Kalau semalam kita bawakan kisah harapan kedua penagih dadah yang disahkan positif HIV. Bagaimana pula sisi psikologi dan sokongan moral kepada kumpulan ini? Segelintir masyarakat masih lagi melihat isu penagihan dadah sebagai tabu. Malah apabila menyentuh mengenai aspek psikologi penagih dadah, ia hanya dianggap sekadar retorik semata-mata. Namun, hakikatnya ketagihan dadah juga dilihat sebagai satu penyakit yang perlu dirawat. Ikuti laporan yang disediakan Hasimi Muhammad. Menurut laporan Jurnal Persatuan Perubatan Amerika, sekitar 50% individu yang didiagnos dengan masalah kesihatan mental yang teruk terlibat dengan penyalahgunaan dadah. Di Malaysia, 20,643 kes dadah direkodkan oleh Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK setakat tahun 2020. Daripada jumlah tersebut, 13,879 dikesan sebagai kes baharu, sementara 6,764 lagi adalah kes berulang. Persoalannya, mengapa wujud kes berulang dan di mana silapnya? Dalam proses pemulihan penagihan dadah, cabaran paling besar yang perlu dilalui kumpulan ini ialah relapse atau penagihan berulang. Memahami penagihan dadah yang pertama adalah kita kena faham bahawa penagihan dadah merupakan satu penyakit kronik yang berulang-ulang yang melibatkan perubahan struktur otak. Akibat daripada berlaku perubahan struktur otak tersebut, berlaku perubahan psikologi, which is emosi dan sebagainya, dan akhirnya melahirkan tingkah laku kompulsif. So daripada sudut psikologinya, kita melihat punca seseorang itu mula terlibat dadah ada kaitan dengan punca dia jadi akan relapse. Selagi punca dimula terlibat dengan dadah ataupun root of causes seseorang itu terlibat dengan dadah tidak ditangani dan orang itu atau klien itu tidak diberi kemahiran daya tindak yang betul, dia mungkin akan mengulangi tingkah laku penagihan dia. Penekanan aspek psikososial mampu membantu bekas penagih termasuk yang disahkan HIV untuk mengawal penagihan berulang. Malangnya, kebanyakan penagih dadah tidak dapat mengenal pasti punca mereka kembali menjadi penagih. Bagi penagih yang disahkan HIV pula, peluang kedua sentiasa ada buat mereka. Pengarah Pusat Pemulihan Penagihan Narkotik Puspen Serendah Siti Zaharah Beci berkata, pesakit masih boleh menjalani gaya hidup seperti biasa dengan pematuhan terhadap rawatan yang ditetapkan. Dari segi emosi, jangan anggap pesakit HIV sebagai penyebar virus. Kalau untuk klien yang mempunyai penyakit HIV, pertama sekali kita akan melakukan ujian terhadap viral load HIV itu sendirilah. Kalau seandainya viral load mereka itu masih tinggi, pesakit adalah disahkan sebagai sihat dan mereka hanya menjalani pemulihan dadah seperti biasa, rawatan pemulihan dadah seperti biasa. Tapi seandainya viral load pesakit HIV itu tinggi, ada bacaan-bacaan yang tertentu, jadi kita akan merujuk mereka untuk rawatan khas pesakit HIV. Saya pernah ada klien yang apabila bebas daripada setelah menjalani rawatan, beliau akhirnya berkahwin dengan juga pengidap HIV yang kedua-duanya disahkan sebagai memang sihat dan boleh menjalani gaya hidup seperti biasa. Maknanya mereka masih boleh bekerja, masih boleh berkeluarga asalkan mematuhi tata cara prosedur rawatan dengan teratur. Laporan Hasimi Muhammad dan juru kamera AB Uzair Bin Latif, Esra Awani.